pinjaman penyediaan yang menggunakan topik riba, adakah harus tak haram juga hukumnya? Sebab ia merupakan penyediaan tawabit. Ini dengan tawabit. Walaupun berubah 4 perkara, tidak akan berubah hukum ke atas perkara tersebut. Baik. Yang kedua, mutaghayyirat. Mutaghayyirat ni iaitu benda-benda yang berubah mengikut kepada amkan. Contoh. Contoh. Perempuan yang pakai niqab. Perempuan yang pakai niqab. Kalau di Mesir, keadaan sesuai untuk pakai niqab sebab kadang-kadang ada gangguan-gangguan yang tak disenangi. Arab kacau. Tapi kalau di Indonesia, nampak? Kita buat niqab. Sebab apa? Sebab perkara tersebut tak sama keadaan amkan. Kalau di Mesir, lain suasana dia. Kalau di Indonesia, lain suasana dia. Okey, buat niqab. Tidak ada masalah. Nampak? Sebab benda tu dia berubah mengikut kepada amkan, keadaan. Mengikut kepada amkan. Ashkhas. Niqab ni, kalau akhwat mana yang rasa cantik lah, dia pakai niqab. Kan? Ini contoh lah, contoh. Bukan maksud nyatakan niqab ni tak cantik dah. Jadi ada apa yang biasa pakai niqab, tak apa, tak pakai niqab, tak apa. Bagi diri individu yang rasa begitu, ashkhas, okey, buat niqab tak ada masalah, okey je. Nampak? Jadi ini benda-benda yang berubah mengikut kepada ashkhas. Ada individu yang dia tu warak lebih, baguslah warak lebih, dia pakai niqab, penjagaan jaga tak mau timbul fitnah, dia pakai niqab. Ada individu yang biasa, warak juga, tapi warak dia warak yang lain, dia buka niqab. Nampak? Okey. Jadi benda-benda ni berubah mengikut kepada ashkhas. Itu sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Contoh lain, mutaghayyirat. Kalau di Mesir, kita kalau di Kahira, akhwat tak dibenarkan. Akhwat dibenarkan untuk pulang malam dengan bermusyrik. Nampak? Dengan bermusyrik. Kalau di Iskandaria ataupun di Mansura, akhwat tak dibenarkan untuk pulang malam walaupun bermusyrik, melainkan perkara-perkara yang penting sahaja. Tak boleh pulang malam. Sebab berubah tempat. Dia berubah tempat, dia ada isu yang tertentu dekat Mansura dan Iskandaria. Kahira tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dekat Iskandaria, kemungkinan orang yang nak jadi musyrik itu tak ramai. Kemungkinan. Ramai dah akhwat, berapa orang. Tapi musyrik apa orang ni tinggal peda kan. Peda pula kena anak ramai, malah nak keluar. Nampak? Contoh. Jadi kemungkinan perkara-perkara tersebut yang menyebabkan perkara tersebut berlaku berbeza di setiap tempat. Kita dekat sini boleh pakai senet. Boleh kan? Kita bagi ya. Pasang senet dalam contoh. Tak boleh. Kat rumah sewa boleh. Kalau dekat sekolah internet tak boleh. Sebab dia ada isu keadaan di situ. Nampak? Jadi bila berubah keadaan, maka berubah hukum yang ditegakkan oleh pimpinan kepada masyarakat ataupun kepada ahli. Baik, ustaz, kami ni kena ikut tak kena ikut? Kalau mai ke Iskandaria, kami nak keluar malam, kami kena ikut ke tak kena ikut? Apa yang pimpinan sebut? Tadi kita bincang benda ni. Benda yang berubah ni adakah perlu diikut ataupun tak perlu untuk diikut? Baik, itu adalah mutaghayyirat, benda-benda yang berubah. Benda-benda yang berubah. Perkara ijtihad khilaf yang berlaku di kalangan ulama adalah pada mutaghayyirat. Pada benda-benda yang mutaghayyirat. Ijtihad berlaku pada perkara-perkara yang mutaghayyirat. Nampak? Baik, kelima 5 topik yang sedang bincang hari ini adalah bincang pada perkara yang mutaghayyirat sahaja. Benda tawhid tak bincang dah. Benda tawhid akan berubah. Tak pin. Nampak? Tak bincang dah. Sebab benda tu dia akan sama ya sampai akhir zaman. Yang tak sama ni yang tak sama. Benda yang mutaghayyirat, benda yang berubah. Yang berubah ni macam mana? Ini lagi dia ada aulawiyat, ada muwazanat, pertimbangan, muwazanat itu pertimbangan. Aulawiyat mana nak dahulukan. Waqi' ikut keadaan. Taghyir berubah keadaan tersebut. Sebab okey, nak bincang tentang mutaghayyirat ni. Sebab tu dah payah nak bincang mutaghayyirat ni. Sebab dia nak kena tengok kepada isu semasa ataupun keadaan di sekeliling. Tawabik mudah jalan. Sebab dia kata sampai akhir zaman. Seterusnya, perbincangan fiqh khamsah banyak tertumpu pada maqasid syarak berdasarkan hubungan antara tawabik dan mutaghayyirat. Pada tawabik dan juga pada mutaghayyirat. Baik. Islam datang dengan menjaga 5 perkara.
Yang pertama apa? Hifzuddin. Kedua? Hifzu? Hifzun nafs. Tiga? Hifzun nafs. Empat? Hifzu an-nasab. Hifzun nasab. Yang kelima? Hifzul mal. Okey. Jadi ada 5 perkara. Islam datang tu dengan menjaga kelima-lima perkara ni. Ayat Tuhan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Perempuan yang mencuri, laki yang mencuri kena potong tangan. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Hifzu apa? Hifzu mal. Untuk nak jaga harta umat Islam, kalau mencuri kena potong tangan. Baik, Islam nak menjaga harta umat Islam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Laki yang berzina, perempuan yang berzina, maka kedua-duanya akan dikenakan sebatan sebanyak 100 kali sebatan. Untuk apa? Menjaga apa? Hifzun nasab. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Hifzu apa? Hifzun aqli. Nampak? Jadi semua perkara ni, hukum yang datang tu semuanya ada maqasid syaraknya. Ini yang nak bincang. Aqimus salah wa atuz zakah. Hifzu ad-din. Untuk menjaga agama. Nampak? Baik. Kefahaman fiqh nusus. Setiap nas daripada Al-Quran dan hadis mempunyai tujuan syarak, tujuan syarak ataupun maqasid syarak. Maqasid syarak yang 5 adalah hifzu yang 5 tu. Maqasid syarak juga dikenali dengan maslahat. Dikenali juga sebagai maslahat. Maslahat ini masuk kebaikan yang datang. Okey. Para ulama membahagikan maslahat kepada 3 kategori. Maslahat kepada 3 kategori. Yang pertama, al-maslahatul mu'tabarah. Al-maslahatu al-mu'tabarah. Masalah yang diiktibar oleh syarak. Masalah yang diiktibar oleh syarak. Yang kedua, al-maslahah al-mulghah. Masalah yang tak diiktibar ataupun yang tak dikira oleh syarak. Yang ketiga, al-masalihul mursalah. Baik, apa maksud mu'tabarah mulghah dengan masalihul mursalah ni? Mu'tabarah iaitu maslahat yang disebutkan dalam Al-Quran. Maslahat kebaikan hukum yang timbul hasil daripada sebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ada dalil dia. Maka itu adalah maslahat yang al-mu'tabarah. Diharamkan berjudi untuk nak menjaga apa? Hifzu dan berjudi. Haram berjudi sebab hifzul mal. Haram berjudi sebab nak menjaga hifzul mal. Ini merupakan maslahat. Maslahat untuk menjaga harta benda umat Islam. Baik. Itu yang diiktibar oleh syarak. Masalah yang mulghah. Masalah yang mulghah iaitu maslahat yang tidak diiktibar oleh syarak. Contoh. Contoh. Isu tentang, ingat tahun lepas, isu tentang judi bola. Judi bola. Judi bola. Apa yang awak adik sebut? Dalam kenyataan dia tentang pihak kerajaan mengeluarkan lesen judi bola. Apa boleh sebut? Apa kenyataan dia? Ingat tak? Tak ingat tak Ustaz? Ingat tak cerita tentang tahun lepas? Ingat? Ingat apa dia? Judi bola. Apa dia kenyataan dia kata kami mengeluarkan lesen judi bola ni sebab sekian. Sebab apa? Untuk meraih kaum. Supaya cukai. Dah kena. Dah apa sikit? Meningkatkan ekonomi negara. Kena. Transformasi. Awal dia sebut kita keluarkan judi bola ni, kita keluarkan lesen untuk judi bola supaya kita boleh kesan berapa ramai yang berjudi, berapa ramai yang tak berjudi.
Kalau dia tak keluarkan lesen judi, orang tetap akan berjudi. Kita ada orang tetap akan berjudi. Orang tetap akan beli sport Toto tu. Nampak? Jadi kita pun tak tahu berapa ramai yang beli, pasal tak berdaftar. Tapi kalau sport Toto tu dia berdaftar, kita tahu kat kawasan ni ada 5 syarikat yang berdaftar untuk lesen judi. Jadi dia pun jual judi bola sekian. Nampak? Jadi kita boleh kisah berapa ramai anggaran agak-agak satu syarikat ni berapa ramai yang ni. Okey, kita boleh kisah. Begitu. Jadi kita tahu lah berapa ramai. Ini adalah maslahat yang disebutkan. Boleh awak adik. Baik, maslahat yang disebut tu adakah maslahat tu diiktibar oleh syarak? Tidak. Nampak? Sebab bertempur antara dalil yang qat'i. Al-Quran sebut kata haram. Tiba-tiba dia sebut satu maslahat. Haram dia. Apa maslahat dia? Maslahat dia untuk menjaga harta benda umat Islam. Tiba-tiba dia datang disebut satu perkara halal. Maslahat dia untuk nak tahu berapa ramai orang yang berjudi. Baik, bertemu antara dua ni. Bila bertemu, mana satu yang nak dahulukan? Dahulukan Al-Quran juga hadis. Sebab ini merupakan maslahat yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, salah. Ingat dulu berkenaan dengan Malik Maidin yang berenang. Malik Maidin yang berenang tu sampai tak main subuh. Ingat tak cerita tu? Ingat? Siapa yang keluarkan fatwa yang kata tak apa, Malik Maidin ni dia boleh berenang walaupun tak semayang? Siapa lah? Siapa? Dr. Masita Ibrahim. Okey, dia keluarkan fatwa untuk boleh awak adik ni untuk nak berenang Malik Maidin. Boleh untuk Malik Maidin ni dia nak berenang. Sebab apa masalah yang disebut? Untuk mengharumkan nama negara. Untuk mengharumkan nama negara. Okey, itu maslahat. Al-Quran sebut aqimus salah wa atuz zakah, wajib untuk sembahyang, wajib untuk keluarkan zakat. Dia punya mafasid ada untuk hifzu ad-din. Dia bertembung dengan yang dikata jangan sembahyang sebab nak mengharumkan nama negara. Atau dia kata sembahyang untuk nak menjaga agama. Baik, bertembung. Bila bertembung, nak dahulukan mana? Dahulukan perkara yang maslahat yang qat'i. Dan yang qat'i. Baik, nampak tak antara apabila orang yang tak memahami tentang fiqh nusus, benda yang tawfiq dengan benda yang mutaghayyirat, akhir dari fatwa yang dikeluarkan itu bercanggah dengan maqasid asal yang aku nak. Okay, gitu. Ini antara contoh lah. Contoh-contoh bagi perkara tersebut. Baik. Seterusnya, itu maslahat yang murah. Murah ni yang buang yang tak pakai. Masalah yang murah yang buang kita tak pakai. Seterusnya, masalih mursalah. Masalih mursalah ni maksudnya iaitu kebaikan yang ada dalam masyarakat, tetapi kebaikan tersebut tak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu disebut masalihul mursalah. Masalih al-mursalah. Contoh apa Ustaz? Contoh begini. Contohnya kalaulah kita nak berkahwin kat Mesir. Nak berkahwin di Mesir, kita kena daftar dengan pihak JPNK ataupun dengan pihak kedutaan. Baik, itu merupakan satu maslahat yang JPNK sebut. Kalau siapa-siapa nak kahwin, kena daftar dengan kami. Ataupun di Malaysia, siapa-siapa nak kahwin, kena daftar dengan pejabat agama. Baik, ada tak Al-Quran sebut tentang kena daftar? Man kana yuridu ayyankihal mar'ah fala budda alaihi ay yusajjil fi istifarah. Ada sebut? Tak sebut kan? Hadis pun tak sebut tentang perkara tersebut. Baik. Ustaz tak sebut pun. Tiba-tiba dia kata wajib untuk daftar. Oi, ni dah melanggar syarak ni. Kan? Kita bersalah dengan syarak ni. Al-Quran tak sebut, hadis sebut. Tiba-tiba mana-mana yang disebut kata wajib untuk daftar di JPNK. Nampak? Baik. Jadi orang yang nak kahwin, dia kena daftar dengan JPNK, daftar dengan Jabatan Agama. Sebab apa? Sebab itu merupakan masalihul mursalah. Walaupun tak disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tak sebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Wajib ikut tak? Kita wajib kita ikut. Kalau tak ikut macam mana? Kalau tak ikut, berdosa.
Sebab itu fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tentang perkara tersebut. Baik, kesan